kalaulah manusia itu berfikir, matanya masih boleh melihat, pendengarannya masih boleh mendengar, mulutnya masih boleh berbicara macam biasa, hati dan perasaannya masih tenang, maka semua itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi bagaimana pula kita hendak membayar balik nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka kita perlulah bersyukur kepada Allah. Tapi yang menjadi masalahnya, berapa kali dan macam mana kita perlu bersyukur supaya kita ini menjadi orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nabi pernah bersabda dalam riwayat Muslim, hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, setiap pagi manusia itu wajib bersedekah atas nikmat sendi-sendi yang Allah berikan kepada dia. Maka dengan mengucapkan Alhamdulillah itu sedekah, mengucap Subhanallah itu sedekah, mengucap La ilaha illallah itu sedekah, mengucap Allahu Akbar pun sedekah juga, mengajak orang membuat kebaikan pun sedekah, mencegah daripada melakukan kejahatan juga sedekah. Maka cukuplah dengan solat 2 rakaat sahaja mencukupi kita bersedekah untuk mensyukuri nikmat kesihatan, nikmat sendi yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat kepada kita. Nabi SAW pernah menghantar rombongan perang, tetapi rombongan perang itu menang dengan cepat, pulang membawa harta rampasan yang begitu banyak. Para sahabat terkejut, terpegun dengan apa yang berlaku. Nabi SAW pun bersabda kepada sahabat, nakkah kalian aku tunjukkan peperangan yang paling singkat dan harta rampasan yang paling banyak? Maka Nabi menyarankan para sahabat untuk solat sunat duha. Maka dengan solat sunat duha itu adalah contoh tanda bahawasanya siapa yang melakukan solat sunat duha yang ringkas 2 minit ke 3 minit sahaja, tetapi mendapat manfaat kelebihan seperti dunia dan seisinya. Kelebihan solat sunat duha, Nabi SAW bersabda, siapa yang menjaga solat sunat duha, maka Allah akan ampunkan walaupun dosanya banyak buih di lautan. Begitu juga Nabi SAW bersabda, siapa yang menjaga solat sunat duha, dia adalah golongan Al-Awwab. Apa itu Al-Awwab? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sad ayat ke-30, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba itu adalah hamba yang awwab. Apa itu awwab? Awwab adalah gelaran bagi orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang yang solat sunat duha adalah golongan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, kelebihan solat sunat duha adalah Allah akan bukakan pintu rezeki seluas-luasnya bagi mereka yang solat sunat duha. Antara cara melakukan solat sunat duha adalah solat sunat duha itu diberi waktu yang begitu panjang, bermula daripada 15 minit ke 20 minit setelah terbit matahari hinggalah beberapa minit sebelum memasuki waktu zuhur. Dan seterusnya, solat sunat duha itu rakaatnya boleh dibuat paling sedikit 2 dan paling banyak adalah 12 rakaat. Nabi SAW amat menyukai solat sunat duha, sehingga kan solat sunat duha itu adalah sunat muakkad. Nabi apabila solat sunat duha, maka pada rakaat pertama Nabi selalu membacakan surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha, dan pada rakaat kedua Nabi akan membaca surah Ad-Duha, wadduha wal-laili idza saja. Kalau kita sayang kepada Allah dan sayang kepada Nabi, setelah kita mendengar kelebihan-kelebihan solat sunat duha, yang pertama iaitu diampunkan dosa, diberi gelaran Al-Awwab, dan yang ketiga diluaskan pintu rezekinya, adalah tidak patut kita membuang masa kita hanya semata-mata kita mencari rezeki sepanjang hari ataupun hanya melayari internet bermain game, tapi cukup kedekut untuk mengambil 2 minit ke 3 minit untuk solat sunat duha. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.